The last time I came to Sabah was about 9 years ago. Saya melawat semua pulau-pulau di Opasir, termasuklah Lahad Datu, menaiki bot kecil, bot assault boat tentera. Ombak masa tu kategori 1, saya ingat. Hampir-hampir semua dalam perut saya keluar jugalah. Tapi pasal general punya pasal, tahan juga. Jadi saya sangat familiar. Saya kenal bagaimana Laut Sabah itu. Saya kenal bagaimana pulau-pulau berada di sana. Saya tahu berapa luas laut yang terbentang di depan Lahad Datu. Pada petang ini, sebelum saya bercakap tentang hal-hal lain, ingin saya bercakap sedikit tentang Lahad Datu. Mungkin ini telah dicakap dengan panjang, tetapi saya ingin bercakap dari perspektif seorang tentera, bekas tentera. Saya amat sedih kerana Lahad Datu ini, insiden ini berlaku tanpa kita ketahui. Sama ada kita ketahui dengan sengaja atau tidak ketahui dengan sengaja. Kerana apabila mereka sampai, kita tidak mendapat warning. Tidak ada maklumat, tidak ada perisikan yang mengatakan orang bersenjata akan mendarat di Sabah, di Lahad Datu. Di sini letak kegagalan yang pertama, kerana pasukan perisikan kita tidak berfungsi untuk memberi maklumat kepada negara. Bukan gaji buta, masalahnya bukan itu. Saya dalam tentera yang bertanggungjawab kepada perisikan luar negara adalah perisikan Angkatan Tentera. Apa yang berlaku pada tahun 2000 apabila ada seorang personality itu hampir-hampir kalah dalam konstitusinya, jadi dia menggunakan pasukan perisikan Angkatan Tentera, bahagian yang bertanggungjawab kepada foreign intelligence, untuk melaksanakan tugas-tugas politik, menjalankan aktiviti untuk menjamin kerajaan kekal sebagai kerajaan. Jadi itu adalah kerja utama perisikan Angkatan Tentera. Disebabkan benda ini berlaku selama lebih kurang 13 tahun, saya rasa kita telah abaikan tugas utama kita untuk mengutip perisikan. Jadi kerana ini berlaku apabila dikehendak dan diperlu, tidak ada mereka yang bertanggungjawab dan aset yang sesuai untuk memberi perisikan. Itu adalah kegagalan pertama. Jadi bukan makan tidur, tetapi dipaksa untuk menjalankan tugas-tugas lain demi untuk menjamin kerajaan kekal sebagai kerajaan. Kegagalan kedua adalah kegagalan di laut. Laut antara Lahad Datu dan Sulu adalah lebih kurang 40 minit perjalanan dengan pambot. Saya ingat pergerakan dilaksanakan tiap-tiap hari kerana orang Sulu sekiranya hendak keperluan harian terpaksa beli di Lahad Datu. Even susu untuk kanak-kanak tidak terdapat di Sulu, jadi terpaksa melintas. Jadi pergerakan antara Sulu dan Lahad Datu adalah hari-hari. No man of radar akan bagi tahu kita siapa dalam bot itu. Jadi di situ ada kapal lebih kurang 3 buah kapal. Saya mungkin salah, mungkin lebih, mungkin kurang, untuk meronda 1400 km. Saya ingat tidak cukup. No amount of radar, kalau kita ada bon, radar boleh mengesan orang masuk, tetapi kalau tidak ada orang untuk intercept pun tidak berguna. Apa yang mereka lakukan adalah, orang-orang kalau nak melintas, dia tunggu di international water, dia punya boundary, dan tengok kalau tak ada apa-apa, dia cross. 20 minutes, dia already Lahad Datu. That's what happened. Kegagalan yang kedua, tak cukup alat untuk membenteras mereka di laut. Skopin untuk selam. Selam lagi tak nampak di atas. Kita pun memerlukan fast tracking boat yang boleh kejar pump boat dan sebagainya. Bukannya kapal besar. Kalau kapal besar jalan
selama 15 knot, pump boat jalan 2 enjin ataupun boat speedboat dengan 2 enjin, dia makan masa hanya dalam 40 knot, tak terkejar kita. Itulah keadaan di laut. Selepas itu, apabila mereka mendarat di Lahad Datu, dia memakan masa yang begitu panjang untuk mereka bertindak. Saya tak tahu apa sebab. Alasan kerajaan mengatakan bahawa sekiranya mereka adalah orang yang menceroboh, kita tidak boleh bertindak dengan tentera, kerana hanya polis boleh bertindak mengikut pandangan mereka terhadap konvensyen PBB. Itu kalau kita mengatakan yang masuk itu adalah mereka yang menceroboh. Kalau orang masuk dalam perairan kita, dia memancing ikan dalam perairan kita, mereka juga penceroboh. Kalau dia bawa shotgun, penceroboh bersenjata. Kalau orang datang curi balak dalam Sabah atau pencuri lain-lain, dia datang dengan kumpulan kecil, bawa senjata, itu pun dipanggil penceroboh bersenjata. Tetapi kalau orang datang kumpulan besar, hingga ke hampir 200 orang datang untuk menawan tanah kita dan mengancam rakyat kita, saya tak panggil dia penceroboh, saya panggil dia aggressor atau orang yang incursion with intention to capture kita punya territory dan juga untuk mengancam nyawa rakyat-rakyat negara ini. Jadi kalau mana-mana negara berlaku macam itu, ada termaktub dalam UN Charter, juga kita berhak mempertahankan negara kita dengan apa jua kekuatan kita ada. And I don't know why they don't use this definition, instead they use penceroboh yang bersenjata. Dia sekat diri dia, adakah on purpose atau not on purpose, saya tidak tahu, tetapi dia sekat diri dia untuk bertindak selama 23 hari. Saya buat satu analogi. Kalau rumah kita dimasuk oleh perompak yang bersenjata, di sebelah kiri kita ada penyapu, nanti orang kata saya kata polis penyapu, bukan. Yang saya maksud kekuatannya adalah penyapu. Sebelah kanan kita ada shotgun, mana satu kita nak guna? Patut awak semua sepatut pergi Lahad Datu dan bertindak sebagai komanda di Lahad Datu. Tentu kita pakai shotgun, takkan nak pakai penyapu. Tetapi yang lebih teruk adalah orang ini mengatakan tunggu dulu, saya telefon lawyer dulu. Apa lawyer kata? Kalau lawyer kata boleh pakai shotgun, baru saya pakai shotgun. Disebabkan ini, maka 8 nyawa anggota keselamatan terkorban. Nyawa sungguh berharga. Saya adalah bekas tentera, saya tahu nyawa adalah tenaga. Dalam operasi saya hilang budak-budak dibunuh oleh komunis, saya hilang mereka disebabkan cedera jangka bersama. Saya tahu nyawa itu berharga. Seorang yang mati pasukan keselamatan, kehilangan anak, kehilangan bapa, isteri, kehilangan suami, dan mak bapa kehilangan anak. That cannot be tolerated. Jadi saya rasa rakyat-rakyat semua kena bangkit, bukan bangkit protes macam di Egypt, tidak. Saya tak suruh itu. Saya suruh bangkit dan menuntut dari kerajaan untuk meminta maaf kepada rakyat-rakyat di atas kegagalan mereka melaksanakan tugas mereka. Khususnya orang di Sabah, rakyat di Sabah dan rakyat di Lahad Datu yang sekarang ini merana tidak dapat menjalankan hidup harian mereka.
punya susah. Setelah mereka decide to attack menggunakan angkatan tentera, saya ingat angkatan tentera yang ada situ kekuatan dia macam Normandy landing, banyak. Batalion ada lebih kurang 5 ke 7 batalion. Itu ada makan 3 ke 4 ribu anggota. Polis campur dengan polis, campur dengan dengan boat, navy dan marine. Saya ingat orang luar telah mengatakan macam peperangan kedua, nak memusnahkan 200 orang. Bukan satu benda yang ketawa, kerana saya faham masalah terbesar sekarang yang mereka hadapi, mereka tidak mempunyai perisikan taktikal. Tidak tahu macam mana gambaran musuh sekarang, kerana orang kata itu hari masa mereka masuk dan berkumpul satu tempat. Tapi kalau saya ada 23 hari untuk bertindak, saya tak taruh saya punya semua anggota setempat. Bodoh saya kalau taruhkan anggota setempat, betul? Bunuh diri kata orang tu. Saya akan menempatkan mereka ke tempat-tempat yang mereka percaya mereka kalau bertempur, mereka boleh memenangi pertempuran itu. Jadi dia orang tak bodoh. Jadi sebabnya sekarang ini operasi makin sukar. Dan saya tak tahu bila akan habis. Saya itu hari ditanya, saya minta maaf kerana banyak politician di sini ya. Saya ditanya dalam satu forum, apa kalau saya nak buat kalau saya dilantik untuk menjadi seorang panglima di sana, pemerintah operasi tersebut. Saya kata, tindakan saya pertama, saya akan menghalau keluar semua politician dari tempat itu. Kerana tugas adalah tugas tentera. Bagi tentera kebebasan untuk bertindak. Kalau mereka tidak bertindak dengan betul, court martial dia orang, okey? Itulah gunanya kita gunakan kuasa untuk court martial orang seperti ini. Jadi saya ingat setakat ini operasi amat mendukacitakan kita. Saya tak tahu berapa lama lagi akan berakhir. Kita semua tunggulah apa keputusannya, okey? Tapi saya rasa inilah satu kegagalan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah yang runsing ini, okey? Masalah kedua yang saya ingin terangkan, saya cakap hanya pendek saja ini, kerana saya diberi makan tak berapa sedap, jadi saya cakap pendek. Kalau sedap tadi saya cakap panjang. Alhamdulillah saya makan tadi seafood, very nice seafood in Kota Kinabalu. Satu lagi persoalan yang timbul di antara pemikiran rakyat-rakyat sekarang ataupun kesusahan dalam pemikiran mereka adalah apa terjadi pada negara sekiranya Pakatan Rakyat menang. Itu soalan yang timbul tiap-tiap hari dibincang oleh orang di kedai kopi, di seminar dan sebagainya. Ada seorang orang tua, orang ni dah tua, dah hampir menyanyuk, hari-hari keluar TV, hari-hari keluar akhbar, dia mengatakan kalau dah orang dah tahu dah, saya tak nak sebut nama, kalau Pakatan Rakyat menang, negara akan kucak-kacir. Saya tak tahu macam mana dia boleh hujah perkara ini. Kerana rakyat Malaysia ni di sini rakyat yang aman, sukakan keamanan dan ketenteraman. Siapa yang nak jadi macam Egypt dan tidak, tak ada orang di sini nak lagi begitu. Dia nakkan kalau mengambil kerajaan, mengambil secara aman. Secara kita demokrasi. Kalau kalah pun kita kena kalah secara aman. Saya rasa penyokong-penyokong BN pun sama. Dia tak suka berperang dan sebagainya. Yang hanya akan buat kacau itu yang mereka di luar tadi, yang diupah wang ringgit untuk menjalankan kesusahan bagi rakyat-rakyat. Itu saja. Dan perkara ini bukan besar sangat, kecil. Ada pendapat saya dan saya yakin perisikan polis dan perisikan tentera kedua-duanya telah meramalkan bahawa Pakatan Rakyat akan memenangi pilihan raya yang akan datang. Ini tidak boleh kita tolak lagi. Kerana itu sebabnya pilihan raya kali ini ditangguh dari hari ke hari, hari ke hari. Kerana dia nak cari, kalau udara boleh berubah, udara takkan berubah. Makin angin, angin makan tiup lebih kencang daripada yang pada hari ini. Jadi disebabkan ramalan ini, polis telah bersedia dengan rancangannya.
dah bersedia untuk menjaga keamanan, saya yakin. Dan dia juga bersedia sekiranya PKR menangkan Datuk, sekiranya Datuk Seri Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri, mereka telah merancang membawa dia daripada Segambut untuk pergi ke Istana Negara untuk diangkat sumpah. Saya yakin. Saya juga yakin orang tanya pada saya, kalau Pakatan Rakyat menang, adakah Angkatan Tentera akan duduk berdiam atau melaksanakan kudeta? Perkataan kudeta ni adalah asing bagi Angkatan Tentera. Organisasi ini adalah sebuah organisasi yang profesional. Dia tidak berpolitik. Dia tidak, kalau dia berjalankan tugas, dia tidak berat kepada mana-mana pihak, okey? Kecuali adalah pemimpin-pemimpin yang berat sebelah, okey? Itu kita tolak ke tepi. Tapi sebagai sebuah organisasi, dia adalah organisasi yang apolitical, tidak terlibat diri dalam politik. Dia juga sangat taat kepada Yang di-Pertuan Agong, kerana komisen pegawai ditaulihkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi dia beri cukup taat kepada Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berlantik Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, diangkat sumpah oleh Yang di-Pertuan Agong, saya percaya keesokan hari Angkatan Tentera akan berada di belakang Datuk Seri Anwar. Saya cukup yakin. Dan dari itu, saya memohon agar rakyat di Sabah jangan susah hati, keluar berundi, gunakan hak kita, dan kita humban kerajaan sekarang keluar daripada Putrajaya. Dengan itu, saya mengucap terima kasih kerana memberi saya peluang bercakap pada hari ini. Saya ingat tak lama lagi Datuk Seri akan hadir sampai, jadi kita tunggu kejadiannya. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.